أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدًا رسول أشهد أن محمدًا رسول
حي على حي على لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. بسم الله ما شاء الله ولا قوة إلا بسم الله ما شاء
بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بسم الله ما شاء الله ولا قوة إلا بالله العظيم بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا حسبي ربي جعل الله ما بقلبي لا
حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد
Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Alhamdulillah, malam ini jatuhlah malam yang ketiga, malam tawasul. Yang telah lalu telah dijelaskan apa itu zikir batin. Yang penting kita pelajari untuk membentuk rohani yang soleh. Untuk membentuk rohani yang soleh di sisi Allah, bukanlah semudah yang kita laung-laungkan. Solehkan hati kita, ikhlaskan hati kita. Apa yang kita lakukan, hendaklah keikhlasan. Adakah kita ketahui siapa yang ikhlas? Dari mana terbitnya keikhlasan itu? Bolehkah kita bercakap atau berpura-pura ikhlas? Kita berpura-pura ikhlas, sedangkan di lubuk hati kita itu tidak serupa dengan apa yang kita buat. Dunia ikhlas ini bagi ulama-ulama Rabbani, ulama-ulama ilmu ma'rifatullah, keikhlasan itu samalah mencucukkan bangkai gajah ke lubang jarum. Kerana keikhlasan itu terbit dari pancaran iman hati manusia yang telah beriman. Jadi terbitnya keikhlasan itu daripada hati. Hati itu adalah perasaan Allah. Allah itu dihayati dengan perasaan. Kenapakah kita menghayati Allah dengan perasaan? Kerana sifat-sifat Allah tadi jauh di alam rohani.
dan bersifat laisa kamitslihi syai'. Sedangkan daripada perasaan itu ada dua kerajaan. Dua kerajaan, suatu kerajaan nafsu, suatu kerajaan Tuhan. Satu yang hak dan satunya batal. Duduknya di lubuk hati manusia. Sedarkah seorang manusia tadi? Seandainya ilmu makrifat ini tidak dikuasai, disinilah dia mensekutukan Allah. Ini yang dikatakan syirik khafi. Syirik yang tidak mendapat pengampunan Allah. Duduknya syirik khafi tadi di lubuk senebari, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak ikhlas, itu yang mahal. Kalau tuan-tuan nak mentauhidkan Allah, dia akan mahal. Dia cukup halus permainannya. Iblis yang telah profesional, iblis yang terpilih, cukup sudah profesional, baru ditugaskan di hati tuan-tuan. Kerana manusia itu dapat dikuasainya melalui sir-sir hati. Di sinilah kebesaran Allah. Dapat kita membezakan sir iblis dengan sir Allah. Bagaimana dikatakan tuan-tuan telah mula mendapat sir dan besyarah bab ketuhanan, bab kebatinan? Adakah tuan-tuan mengenali sir setan dengan sir Tuhan? Dapatkah dikenali? Sudah diketahui bentuk sir setan dan bentuk sir Tuhan. Hati manusia tadi adalah penyuluh. Seandainya kalimah itu zikir makrifat, zikir zat, zikir kalimah tidak menembusi lubuk sanubari tadi, bagaimana tuan-tuan mendapat sir? Adakah tuan-tuan telah tertipu? Tuan-tuan tahu sir setan? Kita akan jelaskan bentuk sir. Sir setan itu diketahui, walaupun tidak berbisik-bisik di telinga tuan-tuan, seolah orang bercakap begitu begini, begitu begini. Itu bukan duduk di sanubari. Yang begitu begini, begitu begini, bagi appointment pada tuan-tuan buat teka-teki itu di ingatan. Kita proses malu bawah. Yang bercakap-cakap duduknya di ingatan. Itu nafsu tuan-tuan. Nafsu. Rendah martabat dia gitu. Dia belum profesional. Diletakkan di ingatan tuan-tuan, di akal tuan-tuan. Yang profesional ditanam dalam hati tuan-tuan. Adakah tuan-tuan sedar hari ini? Yang kita melaungkan surga pahala. Ini syurga dia, ini ganjaran dia, ini pahala dia, ini itu, ini kita berangan-angan, ini itu, ini macam-macam yang baik-baik saja. Sedangkan dua kerajaan ini tidak diketahui.
Sedar kerana syirik khafi tidak mendapat pengampunan Allah. Syirik yang paling berbahaya duduk dalam hati, tuan-tuan. Dia berbentuk perasaan. Alangkah hebat itu iblis. Dia main perasaan, menghantar sihir pada tuan-tuan, menyerupai makrifat yang sebenar-benar. Elok tuan-tuan berfikir malam ni. Berfikirlah dengan fikiran yang waras, dengar baik-baik. Itulah bentuk-bentuk sihir tadi. Sihir yang batal di dalam senopari itu diketahui. Umpamanya kita terasa, dapat dirasa, baru kita cakap, terasa sesuatu kemudian kita zahirkan. Itu sihir yang duduk di senopari. Berapa punya halus. Bagaimana bentuk sihir yang sebenar-benarnya? Sihir yang sebenar-benarnya engkau tidak mengetahui, kau tak keluar. Engkau tak tahu tapi tahu. Engkau tak tahu, tak nampak, tak ada perasaan apa-apa, kosongnya, tapi tahu. Itu sihir yang sahih. Berapa jauh yang telah tuan-tuan alami. Sihir itu menguasai ilmu firasat. Zikir firasat boleh menerima sihir hati yang sahih. Tinggi firasat, tinggi penyuluh. Kenapa? Zikir firasat ini yang tidak boleh didengar oleh sesiapa pun. Jangan ke syaitan, malaikat pun tidak mengetahui, wali Allah pun tidak boleh menyuluh. Itu antara insan dengan Tuhan. Itu yang dikatakan sir firasat. Kerana kerajaan iblis berdiri di dalam hati itu terlampau profesional, Allah pun membagi ilmu lebih profesional daripada dia. Hingga dia tak terdengar, dia tidak mengetahui, sampai malaikat pun tak tahu. Itu urusan insan dengan apa? Kata Tuhan. Yang inilah ada pada manusia. Dipanggil firasat. Dia yang boleh menghancurkan syirik khafi. Jangan sebut-sebut terima sihir. Ya? Dah didengar syarah ni, berhentilah kegiatan mengatakan kau telah menerima sihir. Berhentikan kegiatan tu, beramal sajalah. Bahaya. Sedangkan zikir firasat pun belum diketahui. Zikir makrifat belum selesai. Zikir hakikat tak di mana-mana lagi. Di mana pula duduknya? Yang banyak dipakai oleh manusia ini. Duduknya di ingatan. Ini sihir lagi bahaya. Waris dia boleh bagi tahu dengan cara bersuara. Bunyi suara Raden. Pandai dia.
Sebiji suara Raden. Kita ingat Raden lah tu. Jangan. Itu bukan Raden. Suara Raden. Itu penyuluh nafsu. Adakah kita sedar sekarang yang kita nak menghadapi? Yang inilah yang paling nak melepaskan masuk ke dalam. Yang ini menunggu di luar. Ini si Dajjal ni. Itu pasal tu terangguk-rangguk. Bila dia letak je kalimah tu, tidur. Kerajaan dia belum pupus lagi. Itu pasal Raden sentiasa memberi penjelasan. Gunakan zikir ingatan sekuat-kuatnya. Kerana kerajaan ini nak berjaga baik. Kerana kita dua alam. Satu alam sahih, satu alam kafir. Sesekali hilang ingatan tu. Zikir-zikir hilang ingatan tu. Dia mengelirukan. Asal kita start buat zikir fikulatif mencari ingatan, dia dah mula. Tuan-tuan tewas. Jadi sebelum kita sampai ke dalam, dia ada pintu depan tu kita runtuhkan. Dua pintu ni. Ingatan tuan-tuan, fikiran tuan-tuan, satu pintu pagar yang begitu kukuh dan kebal. Pintu kota dia kuat. Sayyidina Ali yang boleh angkat. Jaga di dalam ada satu lagi pintu. Pintu yang di depan inilah menggunakan zikir ingatan. Kalimah tadi dibaca dengan ingatan, seperti yang diajar malam tadi. Janganlah kita persendakan atau kita rasa itu tak begitu sangatlah penting ni. Baik kita belajar zikir makrifat lah. Itu zikir kenian mutaisah. Gitu. Padahal itulah yang penting. Zikir yang diajar malam tadi itu untuk menembusi pintu hadapan. Pasang kalimah tadi, baru kita berzikir. Ini amalkan. Jadi kita mesti mengetahui yang mana satu ingatan, yang mana satu fikiran. Situ ada dua kerajaan pula. Sekarang terbantai yang fikiran tu sekarang sasau. Itu masa dah pakai seluar ke belum ni? Aku ni dah pakai seluar belum ni? Tu dah sasau dah tu. Apa sebab? Zikir dia tak belajar. Dia tak belajar memasang zikir tu. Dia dah pandai, dia tak nak belajar. Macam mana zikir ingatan tu dia nak gaya kan? Mana satu ingatan, mana satu fikiran, dia tak nak baca, dia dah pandai. Ini yang banyak kalipah seorang ni. Apa nama dia? Kalipah seorang. Dia jadi kalipah seorang-seorang ni. Dan dalam ni tak ada. Dia je kata orang Kelantan. Yang dalam ni bagus. Satu aja nak ada. Tapi yang di sini ada dua. Mana satu ingatan, mana satu fikiran yang nak kau pepah dengan zikir tu? Silap pepah, nanau. Satu benda ni nak dipelajari. Ada satu orang yang datang bertanya pada Raden, duduk di situ. Tak ada seorang datang bertanya bab ni. Tak ada.
Semua dah pandai. Semua dah tahu dah. Dia lebih sedap borak dekat dewan makan. Sana lagi sedap borak pasang kipas. Kalau Radin ke sana, dia ke sana. Dia lari. Radin duduk situ je. Banyaklah berunduk. Dia cari tempat lain landing pula. Pasal Radin tak nak duduk situ. Pasal tempat situ banyak. Jadi kalau dia duduk situ kan orang tak duduk kan, duduk ke mana kan? Tu dia duduk sini. Dia menyuluh tuan-tuan. Sejauh mana selama 3 malam 2 malam tu dia punya impact ilmu tadi. Dia menyuluh. Sejauh manakah manusia hari ini boleh memegang ilmu ni? Kalau dia jumpa Radin, dia tanya pasal itulah, pasal duniawi dia. Itu yang banyak ditanya. Dia tahu kepada Radin tak suka dengan kisah dunia ni lagi. Jadi bila dia sembuh ni, tuan-tuan, nanti tuan-tuan kecil hati. Tengok angin dia. Dia suka mendengar persoalan ini. Persoalan lain tapi tu kecil punya hal. Tak ada urusan dia. Tanyalah bab ilmu. Sedangkan mana satu ingatan, mana satu fikiran tidak diketahui. Macam mana kita nak mengamalkan zikir ingatan? Adakah kita mengenali ingatan tu macam mana? Fikiran tu macam mana? Ingatan tu, fikiran dulu. Fikiran itu bercakap-cakap dia. Dalam kita wirid tu dia bercakap itu, ini. Wah, dia bersarah situ jadi ustaz. Dia jadi ustaz. Ini yang celaka ini. Yang kita benci ni dia jadi ustaz. Cerita dia lebih baik pula. Itu silap tu, kau sarung orang macam kau. Tu mensekutukan Allah tu. Mulalah keluar kitab-kitab Injil, Zabur, Taurat dia. Keluarlah kitab-kitab yang dia belajarnya tu. Dia tepi dekat tengah-tengah tepi masjid tu. Membatalkan, mengharuskan. Itulah kerja dia. Engkau pun sesah dengan kalimah tu. Pening. Setengah jam pening. Macam nak pecah kepala tu ajaib Panadol. Itu silap pukul. Ingat baik. Kebanyakan silap pukul. Tanda silap pukul, kepala dia pening. Sasar je, nanau, kepala tak berdengar je orang cakap. Itu terbantai itulah tu. Fikiran punya section dilibas dengan kalimah. Apa jadi? Ingat baik-baik ni. Dah lain dia push. Kerana ingatan dengan fikiran tu dia macam lebih kurang aja. Silap-silap. Kebanyakan terjun kepada fikiran, bukan pada ingatan. Ingatan tu pula dia berkelimah. Itu ingatan. Bila kita letak sana tu, dia menyebut Allah tu bukan Allah, tapi dengan perasaan dia duduk di ingatan. Itu baru ingatan. Ingatan itu, kerja dia menyebut kalimah Allah tidak putus-putus. Itulah ingatan. Pikiran dia jadi ustaz. Apa yang kau minat? Dangdut. Dia ceritakan dangdut. Mula nampak serempi tu. Duta semua nampak dalam dalam dia menggoncang kalimah tu, terbayanglah kelab serempi tempat dangdut. Ni apa pula kata ini? Aku duit tengah tak ada. Dia kau jangan bawa ustaz dia. Dia mula tu senyum jadi. Pasal kenangan lama.
Kenangan lama telah mengusik dia dalam dia berwirid. Cukup bijak ini celaka iblis ni. Betul lah laknatullah. Tepat sekali. Tak adalah tempat lain nak diangkut. Bawalah ke Masjid Nabawi ke Masjid Mukarramah. Kan canggih. Situ diangkutnya. Nampak? Apa yang kau minat? Main beliat pula. Ni kaki-kaki snooker tu mula dalam wirid. Ini kalau aku wiridkan bola ni kan menang ni kata dia. Sudah dipegang ni kayu snooker tu, disarungnya Raden. Percaya kau? Raden dijadikan kayu snooker. Dapat untung RM20. Setan betul. Makan duit tu pening. Nampak tu? Ini dua kerajaan ni baik-baik. Jaga baik-baik. Kalau tuan nak tahu ingatan tadi adalah dia berkelima. Beza dia. Ini kalau tak diterang macam ni, mana tuan-tuan tahu? Letak aje lah kat situ. Itu yang berdengung. Tu mula letak berapa dengar orang cakap itu. Dia masih duduk seorang, gelak, senyum, seorang. Itu nak jadi dah tu. Ya? Itu dah nak jadi dah tu benda tu. Tak lama menyasallah pakai suara pendek. Kaili kulu. Itu sebabnya. Pasal silap pukul. Kalimah tu berat. Dihentamkan kat fikiran. Fikiran tu nak digunakan untuk cari makan. Tu guna dia. Beza dia sudah tuan-tuan kata. Ingatan tadi berkelimah dia. Fikiran dia berborak. Itu. Sebelum tuan-tuan berzikir, itu perhatikan dulu. Berkelimah ke berborak? Kalau berborak, jangan dihentam dengan kelimah. Tunggu dulu. Dah sampai barang tu, barulah. Itu pasal buat tu bertenang-tenang. Jangan gopoh. Atur betul-betul. Sudah jumpa yang mengatakan Allah dengan bentuk perasaan, tujukan kalimah tu ke situ. Kalau dia berborak, angkat balik. Jangan. Ini diperkenalkan, ya, yang mana satu ingatan, yang mana satu fikiran. Dua tu sama. Tapi beza dia, ingatan tadi dia berkelimah, fikiran tadi tidak. Biasa fikiran ni datang sebagai ustaz. Mula-mula datang. Dia jadi ulama. Dia nak ngelirukan kau. Hei, beda. Dia nak kelirukan kau, dia datang sebagai ulama. Ulama yang tak dia tuliah. Apabila engkau dah mula dengan ulama pula, dia datang ulama, kau pendengar dengan ulama, dia kencongnya ke Bandung. Ke Bandung pula dia. Ke mana kau suka lah. Macam Haji Kamil dia suka ke Bandung. Dibawa sana. Haji Kamil tu dah buat kod atau nak ke Bandung. Dibawa di sana. Sampai sana, mulalah ada peristiwa yang mengusik jiwa. Tu puncanya orang tu menangis. Cantik main dia. Dibawa ni tempat yang telah menyedihkan kau. Tempat yang pernah menghancurkan hidup engkau. Kau telah putus asa. Dia angkut di situ tu. Mulalah hati kita sebab aja. Bila sebab, mulalah kejap menangis. Dikatakan jadi ilmu dia mengacau dia tak. Ilmu lama dia kata dia mengacau dia bukan. Dia tak kenal ingatan dengan fikiran. Kalau dah kenal, insya-Allah penyakit tu hilang. Tak payah pakai limau nipis. Tak payah nak berbomo. Sendiri nak jadi bomo senang. Acukan kedua tempat. Kalau berkelimah ni tu ingatan tu.
Kalau tak berkelimah dia, pikiran. Kebanyakan tertakluk kepada pikirannya. Itu tempat dia yang paling dia suka. Pasal manusia ni banyak kenangan. Yang dalam kita tu ambil tahu company. Yang sini punya hal dia dulu. Kita urus yang sini dulu. Dia inilah yang menyusahkan manusia. Jaga baik. Yang sering menubak dapik kau, yang kau jadi risau, duduk tak senang, sini tak senang, pasal apa tu? Dua tempat tu. Kalau seandainya ingatan tidak kau bersihkan, maka kerajaan pikiran akan menjadi raja. Di sinilah manusia hancur dengan nafsu. Nampak tu? Bagak. Ni dengar baik-baik bagak ni. Ini kisah dalam ni, bukan kisah luar ni. Kisah dalam. Seandainya dua ni tidak tuan-tuan selesaikan ni, dia akan jadi satu penyakit AIDS. Bagi ahli al-ma'rifat dipanggilnya penyakit AIDS. Pasal penyakit AIDS ni tidak boleh dicegah. Ubat dia kain putih, tanam masuk tanah. Itu putusan AIDS. Inilah penyakit yang ditanggung oleh manusia hari ini. Antara ingatan dengan fikiran tidak dapat dibezakan, maka fikiran dia akan membawa dia musnah. Muka dia pun tua dia. Tua muka. Kalau kau kamilkan fikiran, muka kau tua. Tak sebanding dengan umur kau. Jaga baik. Dia melibat infek kepada zahir kita. Kita jadi tua, muka susah. Muka pelarian Indonesia tengah nak cari tempat landing, tak ada senonoh sekor-sekor muka dia. Dia takut kena tangkap. Immigration, custom semua dah tunggu. Terjun kena. Itulah muka dia. Ini silap pukul ni. Jaga baik-baik. Jangan salahkan guru pula. Ini kira Raden ajar ni pukul ingatan ni. Jadi sewel aku ni, kata dia. Jangan. Kita salah sendiri. Kita tak nak tanya. Jadi dia tengok orang tak ada yang bertanya, terpaksa dia hurai malam. Dapat kita mengetahui ingatan tadi dengan fikiran. Ingatan, dia menyebut kalimah Allah. Fikiran, dia jadi ustaz. Mula-mula dia tetap jadi ustaz. Kalau orang tu dengan ketuhanan dia datang. Cantik betul. Walaupun dia asisten, profesional punya orang nombor 2, tapi dia pun boleh tahan juga. Dia masuk dengan cerita makrifat. Dia masuk dengan cerita kiai punya kehebatan, Raden kehebatan ni. Dia mula. Dia pandai mengayun tu. Bila kita dah cuk, habis. Jarum karat dia dah jadi dia injek ni aja. Itu tunggu besok je lah. Dekat situ je dia tidur, tak payah naik atas katil. Tidur dekat tempat wirid tu. Sedar-sedar dah cerah. Mat. Dia main sir. Apa yang dipelajari, apa yang kau ketahui? Sir. Dia main sir pula. Ada. Barang yang sahih tak ada. Satu. Pandang yang satu kepada yang satu. Dia tidak akan jadi dua. Inilah yang membuat manusia hancur. Manusia itu takkan senang duduk di atas muka bumi ni.
Tak makan ni nasihat. Tak makan nasihat. Kalau kena penyakit tu, wabak penyakit tu, kalau kena, dia tak boleh nasihat. Nasihat kita ajar ni kau jangan main. Kerana dia telah dikuasai oleh nafsu dia. Dia nak bertindak dengan nafsu, tidak bertindak dengan ilmu. Dia bertindak dengan nafsu. Dia tidak bertindak dengan ilmu. Setelah kau mengenali, apabila telah kau mengenali ingatan dan fikiran, ingatan sudah kau ketahui, dia berbentuk zikir yang tidak berkesudahan. Itulah bernama ingatan. Dan ingatan ini kau gunakan sewaktu kau dalam kesusahan. Jangan pakai yang ustaz tu. Pakai yang zikir yang tidak berkesudahan. Timbul satu masalah, ke sana rujukkan. Kisah dunia ke kisah akhirat ke, boleh digunakan dia sebagai pengganti pikiran. Itu kata orang putih, sixth sense. Lain kepala dia daripada kepala orang, sixth sense. Untung tak? Ada tak untung ni? Kalau telah kita asah dia tu, untung tak? Untung. Tak ada rugi. Jadi balik ni mulalah training membezakan antara dua tadi. Yang sahihnya, zikir yang tidak berkesudahan alamnya. Yang batalnya, dibawanya kau jadi ustaz, cerita itu, cerita, bercerita dia. Bukan berzikir dia, bercerita. Itu fikiran. Itu pasal bila kita terdesak, ada datang musabah kepada kita, ada satu benda yang tidak dapat kita atasi, ke situlah letakkan kepada ingatan tadi. Berfikirlah dengan dia, dengan kalimah tadi. Kalimah itulah kau bawa berunding. Berarti manusia itu telah menyerah kepada Tuhan. Inilah senjata tajam ahli ma'rifat. Itu adalah satu senjata yang paling tajam bagi ahli ma'rifatullah, yang tidak boleh diatasi pemikiran dia. Dia tidak pakai ingatan, akal. Dia pakai ma'rifat. Duduk dia betul-betul di kalimah yang tidak berkesudahan sampai datang penjelasan, penyelesaian, penghuraian. Lepas dia berzikir aja dia pun duduk. Tak. Sampai di perasaan dia, usul buat begini. Tapi dia telah mengadu ke Tuhan. Yang itulah kata Al-Quran. Sebaik-baik menyerah, menyerahlah kepadaku. Inilah dia. Bagaimana kau nak menyerahkan kepada Tuhan kau, letak daripada kalimah yang tidak berkesudahan. Itulah tempat dia. Orang sebaik-baik penyerahan, menyerah kepadaku. Kebanyakan manusia menyerah kepada akal. Apabila dia sampai di penyerahan kepada akal, maka dia tetap binasa. Kerana si akal itu baharu. Barang yang baharu binasa. Jagalah, ingat, si baharu binasa. Kerana dia telah menyerah diri kepada benda yang baharu. Akal itu benda yang baharu di dalam rohani. Nampak? Di dalam rohani kau letaknya fikiran tu. Tak nampak kau fikiran tu pun. Gaib. Tapi dia berbentuk fikiran. Tak wajib kau jadikan kawan. Kau binasa.
Di sinilah kehancuran manusia. Dia bertindak dengan nafsu. Kita pun tak faham. Macam mana kata kau bertindak dengan nafsu? Kau ikutkan pikiran kau tu. Kita satu benda yang berlaku tu bertenang. Tengoklah perempuan kalau terperanjat. Akhir pang kena pelempang boleh sedar. Tahu? Lempang. Kenapa kita lempang ni? Supaya dia sedar. Apa yang dia buat tu salah. Dia boleh menggoncang pegangan kita. Ini penyakit perempuan ni. Daripada engkau nawai itu jadi pecah nawai itu kau tu. Bersepai penghayatan kau. Tak boleh buat kawan. Dalam beramal tak boleh buat kawan. Biarlah dia beramal seorang yang kacau. Ajar je lah dia. Dah, amal lah. Yang ibu. Susah kau buat nanti. Dia kalau rugi, jangan. Jadi Profesor Engku Aziz dia. Jadi Dr. Hamka dia kalau rugi. Kalau untung, tak apa. Kau nak cerita ke dia, biar untung je, rugi jangan. Sekarang beralih kepada kau di kerja ni. Tuan. Dia tak akan menyokong kau. Dia berasal daripada tulang yang bengkok. Asal dia. Dijadikan Tuhan daripada usus Adam yang bengkok. Itu pasal kes-kes berat-berat yang bawa berunding. Pernah kau dia kerjanya. Untung tak apa cakap ke dia. Rugi jangan. Sedap dicarutkan kau. Kalau rugi. Dia tak boleh jumpa rugi. Dia meniaga untung je. Rugi jangan. Sumpah juga akal tu. Bila dah sampai satu benda yang berat, tak adalah dia jadi ustaz. Tahu kena satu penyakit. Macam mana aku nak buat? Dia tak nak lagi pertolongan tu. Itu yang celaka ini tu. Ketika kita dalam ditimpa musibah tu, dia belah. Dia tak bagi idea apa-apa. Hilang sir-sir semua. Sir terjun lah yang datang. Ini yang banyak terjun ni. Dia masa kau apa tu kemain ni lagi masa kau tengah bertenang dia macam-macam. Tapi bila musibah sudah sampai, penyakit balak dah sampai, engkau jangan buat kawan ni. Dia belah. Jam otak kau tu, tak tahu apa nak buat dah. Macam apa? Kerja dia menyesatkan. Ada sesat kau dia angkat kaki. Masih loncai terjun dengan labu-labunya. Biarkan, kata dia. Itu. Loncai terjun dengan labu-labunya. Biarkan. Sudahnya, terjun lombong bunuh diri. Bunuh diri kesudahnya. Percayalah. Genting Alin dia terjun, Jambatan Pulau Pinang dalam tangan mati punya. Betul tak? Jam pun tak tahu orang kita. Ini macam mana buat ni? Itulah orang yang mentawadukkan si baharu tadi. Akal dengan ingatan tu beza dia. Akal itu macam-macam dia punya cerita. Tapi ingatan itu berkelimah. Lebih baik kau rujuk kepada kalimah tadi. Latih daripada sekarang. Rujuk ke kalimah tu. Begitulah kekayaan Allah. Manusia itu boleh berhubung dengan Allah. Boleh minta pertolongan kepada Allah. Minta tolonglah kepada Allah. Menyerahlah kepada Allah. Kita mesti ikhlas. Kita mesti itu. Apa kita redha. Kalau kena dengan Radin, dia cekik batang leher. Kemana kau nak letakkan keredaan kau?
Di mana letak keikhlasan kau? Kalau kau serahkan kepada Allah, ya, zikir yang tak berkesudahan tu bentuk alam dia. Zikir yang tidak berkesudahan, kau rujuk ke sana. Terus kita berzikir merujukkan kepada kalimah tadi. Itulah perantaraan manusia dengan Tuhan. Manusia itu terlalu dekat dengan Tuhan. Di mana dia? Itulah tempat dia. Kalau kau dah tahu rahsia ini, baru kau tahu Allah dengan kau tu terlalu dekat. Cukup mudah minta pertolongan. Tapi si hamba itu jahil. Baik apa kau pergi jumpa orang? Kan kalau orang tu tak dapat tolong kau, kau dah kecewa. Apa hal jumpa Tuhan lah dulu. Kan buruk bunyi tu. Tak, kalau dia dengar cara kasar dia, jumpa Tuhan lebih baik. Betul tak? Mana baik jumpa orang ke jumpa Tuhan? Ini dah ditunjukkan jalan. Tiba kesusahan, apa saja bentuk kesusahan, apa saja kesusahan di muka bumi ini yang kau hadapi, rujukkanlah kepada kalimah yang tidak putus-putus. Mudah-mudahan kau dapat pertolongan. Inilah tempat kita tawaduk. Dia tak akan bercakap-cakap tu kalau letak situ. Tapi apa masalah kau selesai, lambat atau cepat, itu atas pegangan kau. Ini ceritakan syurga di alam batin. Ini kata Ali Rahmat Rabbani, di dalam diri manusia ada surga. Inilah surga dia, Ben. Yang dikatakan di dalam diri manusia ada kebahagiaan, ada surga, ada segala-galanya di dalam diri engkau. Di sinilah alam dia. Zikir yang tidak berkesudahan. Maka rujuklah engkau kepada dia. Minta tolonglah kepada dia. Itulah Raden. Raden yang bersifat ghaib. Situ tempat letak engkau minta tolong apa, duduklah situ. Di sini engkau boleh menyeru kesaktian. Di sini iblis tidak boleh campur tangan. Kalau kau kontak yang ustaz tadi, Raden tidak boleh campur tangan. Ini urusan setan. Tapi kalau tuan-tuan acukan kepada kalimah yang tidak berkesudahan, ini urusan Raden untuk menyelesaikan. Innama amruhu iza aradu syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Begitulah kehebatan dia. Yang susah, adukan kalimah tu. Biar 3 hari 3 malam kau duduk situ mengadu, dia tetap akan mengantar pertolongan. Itulah dia katakan orang yang berserta Allah. Itulah yang dikatakan oleh ulama Rabbani, orang yang berserta Allah. Orang yang sentiasa minta tolong kepada zat yang ditanamkan. InsyaAllah Allah Ta'ala akan menunjukkan ke mana tempat engkau mengadu. Setelah engkau buat wirid tu, duduk wirid tu pengaduan, lapang hati kita. Sudah buat zikir tu hati lapang. Hei, jumpa bagar kata dia. Rasulullah pergi cari bagar. Betul bagar boleh tolong. Dia melintas, so jumpa bagar.
Engkau pun pergi jumpa Bagak, cakap kat Bagak. Tak apa, aku boleh selesai, tolong. Terpanjat kita. Tapi yang main teka-teki, diam aja, sudah bila itu diam. Duduk kita minta pertolongan situ. Dengan penuh keyakinan. Itu situ dikatakan Allah tidak mungkir janji. Lambat atau cepatnya, itu urusan Allah. Tapi tempat kita punya report, tempat rujukan telah ditunjukkan. Buat berzikir itu dibersihkan dulu. Setelah bersih yang zikir yang tidak berkesudahan, barulah kau menemui zikir hakikat. Bila barang ingatan tadi sudah bersih, maka bertemu kau dengan hakikat yang sahih. Kalau tidak, berjumpalah hakikat yang batal. Apabila kau jumpa hakikat yang batal, kau mentawadukkan ustaz tadi. Jadi perhubungan zikir yang tidak berkesudahan itu berada hubungan dengan hakikat. Pikiran itu pun ada hubungan dengan hakikat. Kalau Tuhan jadikan satu, Tuhan tidak adil. Kepada Tuhan jadikan dua. Satu hakikat batal, satu hakikat sahih. Kalau engkau mengamalkan akal, engkau sesah dengan kalimah, engkau pasti berjumpa dengan hakikat batal. Kalau engkau menggunakan zikir yang tidak berkesudahan ini, yang dijelaskan tadi, engkau akan tembus ke alam hakikat yang sahih. Itu terpulang kepada engkau. Kalau engkau ingat di syarah ini hanya ringan saja, serah. Itu bukan urusan Raden. Raden hanya menjelaskan. Kita tidak mau tercepuh kepada hakikat yang kufur. Kita mau hakikat yang sahih. Bermula dua tadi. Di sini permulaan ilmu. Seandainya akal kau jadikan Tuhan, binasalah kau. Kalau ilmu kau jadikan Tuhan, selamatlah kau ke alam batin. Karena ini adalah pintu masuk ke alam batin. Bukan salah ibu mengandung. Setiap yang dijelaskan, lakukan. Periksa dulu yang mana satu sahih, mana satu batal. Tengok itu video nanti, macam mana penjelasan dia. Kau buat. Jangan gunakan pemikiran dalam zikir. Kau akan pergi kepada hakikat batal. Hakikat batal itu pula, apabila engkau tersarung hakikat batal, maka cakap engkau kufur. Semua perbuatan engkau kufur. Perbuatan yang mana? Perbuatan hati engkau. Kalau mulut engkau kufur, perangai engkau kufur, hati engkau ya, tak ada apa. Aku mandang hati kita Tuhan. Allah Ta'ala menghakimkan, dia memandang hati, tidak memandang zahir engkau, cakap engkau. Itu dia tak ada heran. Hati engkau. Berarti kalau hati engkau terpegang hakikat batal, hancur. Kalau kau terpegang hakikat sahih, tepat. Kerana hakikat itu hati. Itu hati yang berkalimah, hati yang tidak berkalimah. Hati yang tidak berkalimah, mulut dia beragama, hati dia kufur. Cakap dia cakap orang beragama, tapi hati kufur. Itu bezanya orang memakai hakikat batal. Ilmu makrifat juga, tapi kufur. Dia tak dapat membezakan. Salah dia sendiri. Pintu pagar tadi dia masuk ke alam nafsu, maka nafsulah hakikat dia. Dia masuk ke alam sahih, sahihlah hakikatnya. Esok kita ke alam makrifat. Hari ini kita duduk di sini, dibagi penjelasan ini. Mudah-mudahan selamat tuan-tuan ke alam batin. Sadaqallah nazim.
ila syama' makhudui dahidu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Ar-Rahman. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu